Untuk video ni, kita akan masuk ke bahagian B dan bahagian C untuk esei Perlis 2021. Baik, kita lihat kepada soalan 9. Raja 8.1 menunjukkan susunan elektron bagi unsur P dan Q. So, soalan 1 dinyatakan atau A, nyatakan kedudukan unsur P. Kedudukan unsur P dalam dalam jadwal berkala. So, kita perlu nyatakan kedudukan dia. So, kedudukan dia bergantung kepada kita kata dua perkara penting, iaitu elektron valence. Ada 7 elektron valence, maka dia terletak pada kumpulan 17. Dan kalau kita lihat kepada bilangan petala berisi elektron ada 2, bermakna dia adalah daripada kala 2. Dan kalau kita perhatikan markah diberikan 4 markah, so kita kena berikan alasan. So alasan dia untuk kumpulan 17 sebab atom P mempunyai 7 elektron valence, 7 elektron valence. Dan untuk kala, okey, tadi adalah untuk kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence. Untuk kala 2, sebab atom P mempunyai 2 petala berisi elektron. So, ini akan memberi kita 4 markah. So, kita perlu nyatakan kumpulan 17 kala 2. Sebab apa kumpulan 17? Sebab atom P mempunyai 7 elektron valence. Dan mengapa pada kala 2? Sebab terletak mempunyai 2 petala berisi elektron. Baik, kita pergi ke soalan bahagian 2. Q bertindak balas dengan wool besi untuk membentuk pepejal perang. Tuliskan persamaan. Kita perlu tulis persamaan kimia untuk tindak balas tersebut. So, unsur Q kalau kita perhatikan juga mempunyai 7 elektron valence. So, daripada kumpulan 17. So, ferrum bila bertindak balas dengan katakan kita tak boleh letak klorin, kita letak Q sahaja. Q ni adalah dalam bentuk duatom. So, kita akan dapat FeQ3. Okey, FeQ3. Lepas tu kita nak seimbangkan, kita letak ini sebagai 2, ini sebagai 3 dan ini sebagai 2. Okey, so kita dapat seimbangkan persamaan ni kiri dan kanan. So, kalau Q tu adalah klorin, bermakna dia adalah FeCl3 lah, ferrum 3 klorida. Baik, unsur P dan Q untuk bahagian 3 mempunyai sifat kimia yang sama, menunjukkan kereaktifan berbeza. Okey, bandingkan kereaktifan, bermakna kita perlu bandingkan kereaktifan P dan Q. Dan juga kita perlu terangkan jawapan kita. Kita diberi 4 markah. So, kita kena guna terangkan mula-mula bandingkan. So, kita tahu oleh sebab P ni saiz dia lebih kecil, dia boleh menarik elektron lebih senang. Elektron boleh masuk untuk mencapai susunan elektron oktet. Q ni saiz atom Q lebih besar. So, untuk dapatkan elektron masuk ke petala terluar ni lebih sukar berbanding dengan P. So, macam mana kita terangkan untuk dapatkan jawapan? So, mula-mula bandingan kita kata unsur P, okey, kita tulis unsur P lebih reaktif daripada unsur Q. Itu dapat markah pertama. Dan markah kedua, kita perlu nyatakan bahawa saiz atom P, saiz untuk atom P adalah lebih kecil. Okey, lebih kecil daripada atom Q. So, untuk yang ketiga, kita terangkan dari segi daya tarikan. So, daya tarikan nukleus daripada tengah tu nukleus atom P lebih kuat. Okey, kita kata lebih kuat berbanding dengan tarikan untuk atom Q. Okey, lebih kuat daripada atom Q. So, bila lebih kuat bermakna atom P ni boleh menarik elektron dengan lebih senang. Menarik elektron lebih senang ke dalam petala valence dia lah. Petala valence dia.
Okey, so bila dia tarik elektron lebih senang, bermakna kita kata lebih reaktif. Baik, kita pergi ke soalan B. Soalan B, susunan elektron untuk magnesium oksida. So di sini huraikan pembentukan ikatan. So kita nak huraikan pembentukan ikatan kimia antara magnesium dan oksigen. So kita diberi 6 markah. So mula-mula kita kalau nak dapatkan 6 markah ni, okay, kita perlu nyatakan tentang, mula dengan magnesium, lepas tu diikuti dengan oksigen. So kita perlu nyatakan tentang atom dulu. Atom magnesium mempunyai susunan elektron 282. Okey, susunan atom 282, dan apa yang diperlukan untuk mencapai keadaan elektron oktet yang stabil, apa yang berlaku adalah atom magnesium dia akan dema 2 elektron, okey, untuk mencapai elektron oktet yang stabil dan membentuk magnesium, ion magnesium 2+, ataupun kita boleh tulis Mg jadi Mg2+ campur 2E. Okey, lepas tu kita cerita tentang oksigen pula. Atom oksigen mempunyai susunan elektron 2.6. So apa yang dibuat oleh atom oksigen? So atom oksigen akan menerima, dia akan menerima 2 elektron untuk membentuk O2 negatif, ion oksida. So apa yang berlaku adalah proses mendema dengan menerima elektron akan membentuk kita kata elektron oktet yang stabil untuk atom oksigen dan kita kata atom oksigen dan magnesium. Okey. Selepas tu bila mereka dah jadi ion, apa yang berlaku adalah ion magnesium, ion magnesium Mg2+ dan ion O2 negatif, mereka akan tertarik antara satu sama lain dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, so dua ion ni, magnesium dengan ion oksida, akan tertarik antara satu sama lain dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat untuk membentuk sebatian ion MgO. Okey, sebatian ion MgO. Okey, kita pergi ke soalan bahagian 2. Bahagian 2, magnesium oksida wujud sebagai pepejal pada suhu bilik. Okey, mengapa dia wujud sebagai pepejal? Okey, kita perlu terangkan mengapa. So bila pepejal bermakna apa yang syarat pertama untuk wujud sebagai pepejal? Takat lebur magnesium oksida adalah lebih tinggi, okey, daripada suhu bilik. Kalau lebih tinggi daripada suhu bilik, memang dia suhu bilik ataupun 30 darjah Celsius atau 35 darjah Celsius. Mana kalau takat lebur lebih tinggi, bermakna dia belum lebur lagi. So mengapa dia punya takat lebur yang lebih tinggi? Sebab utama dia adalah, so magnesium oksida ni terdiri daripada ion-ion positif dan negatif lah. Ion positif dan negatif, ion positif dan negatif. Dan mereka mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat. Yang kuat. So bila kita sebut tentang pepejal, so kita perlu banyak haba diperlukan untuk
mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, daya tarikan elektrostatik. Okay, kita ada 4 markah. So mengapa kita wujud dalam bentuk pepejal? Sebab kita ada 4 markah, kita kena nyatakanlah. Mula-mula untuk pepejal mesti takat lebur dia mesti lebih daripada suhu bilik. Dan mengapa dia adalah pepejal? Sebab dia daripada ion positif dan ion negatif magnesium oksida, dan positif dan negatif itu mempunyai daya tarikan yang elektrostatik yang kuat dan banyak haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik ni. Okey, sekarang kita pergi ke soalan 10. Soalan 10 menyatakan tentang pengoksidaan dalam kehidupan seharian. So kita ada buah pear yang berwarna perang selepas 20 minit. Ini adalah proses pengoksidaan dengan adanya oksigen. Berdasarkan perubahan Raja tahun 9.1 nyatakan jenis tindak balas yang berlaku dalam keadaan dan tindak balas yang berlaku dan keadaan yang menyebabkan perubahan tersebut. Okey, lepas tu kita perlu ada dua bahagian di sini, jenis tindak balas dan juga keadaan. Lepas tu cadangkan satu cara untuk mengatasi atau mengurangkan perubahan tersebut. So kita ada 3 markah, kita ada 3 soalan yang kita perlu nyatakan ataupun kita perlu jawab. So jenis tindak balas tu ialah tindak balas pengoksidaan. Okey, tindak balas pengoksidaan. Dan keadaan di mana perubahan ini berlaku adalah di mana kita kata dengan adanya kehadiran oksigen. Okey, dan oksigen dalam udara menyebabkan tindak balas pengoksidaan. So bagaimana kita nak kurangkan perubahan ini? Apa yang kita boleh buat? Biasanya untuk kurangkan, kita boleh rendam buah pear ni dalam larutan garam. Okey, dalam larutan garam. Yang ini boleh menyebabkan pengoksidan tidak berlaku. Okey. Ataupun dalam jus limau pun boleh, masukkan potongan pear dalam beg plastik yang kedap udara. Okey, kita teruskan ke soalan B. Soalan B diberikan tindak balas redox untuk iodida dengan hidrogen peroksida. Berdasarkan persamaan di sini suruh kita tentukan nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam hidrogen peroksida. So kita jawab soalan ni dulu. So H2O2 kita nak tentukan nombor pengoksidaan dia. Kita letak untuk hidrogen positif 1 darab 2 campur dengan untuk oksigen kita tak tahu, kita letak X dan ada 2X sama dengan kosong, 2X sama dengan negatif 2. So X sama dengan negatif 1. So nombor pengoksidaan untuk hidrogen adalah bukan hidrogen, adalah oksigen adalah negatif 1. Okey, so untuk ini lepas tu dia disuruh terangkan yang mana ejen pengoksidaan dan ejen penurunan, dan perlu jelaskan jawapan dari segi pemindahan elektron. So kalau kita lihat kepada iodida, okey, I negatif menjadi I2. So apa yang berlaku di sini? Okey, apa yang berlaku di sini? I negatif menjadi I2. I2 2I negatif. So apa yang berlaku adalah dia tolak elektron. So untuk bahagian iodida ni, apa yang berlaku adalah dia akan dema elektron. So tindak balas dia tindak balas pengoksidaan. So iodida ni adalah ejen penurunan. Okey, so kita kata ejen penurunan adalah iodida. Dan mengapa? Sebab dia membebaskan elektron. Okey, iodida membebaskan elektron. Okey, so ini adalah penerangan dia. So penerangan dia, iodida membebaskan elektron. Okey, ataupun hilang elektron. Untuk bahagian ejen pengoksidaan, kalau kita lihat ejen pengoksidaan adalah H2O2 hidrogen peroksida. Mengapa? Apa yang berlaku adalah dia akan tambah elektron untuk membentuk H2O2. Okey, so ejen pengoksidaan kita adalah
hidrogen peroksida. Ini adalah ejen pengoksidaan kita. Dan mengapa kita kata H2O2 terima elektron? Bila terima elektron, dia merupakan ejen pengoksidaan, dia mengalami proses penurunan. Baik, tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas pengoksidaan. Yang ni tadi kita dah tulis 2I negatif menjadi I2 campur 2E. Itu adalah tindak balas pengoksidaan. Tindak balas penurunan adalah kita ada hidrogen peroksida campur dengan 2H+, campur dengan 2E hasil 2H2O. Okey, untuk dapat 2 markah. Baik, kita terus ke soalan C. Soalan C menunjukkan sel kimia. Kita ada elektrod zinc, elektrod kuprum, elektrod zinc lebih, kita kata E0 dia lebih negatif, bermakna dia akan jadi terminal negatif. Ini akan jadi terminal positif. Okey, merujuk kepada elektrod PRY setengah. Okey, yang ini diberikan kepada kita. Kenal pasti terminal negatif. So terminal negatif adalah yang di mana elektrod PRY dia lebih negatif. So terminal negatif ni kita letak sebagai Zn, dan terminal positif adalah Cu. Okey, kuprum di sini, kuprum. Okey, dan jelaskan. Okey, jelaskan, kita perlu nyatakan untuk terminal negatif mengapa kita pilih zinc. Zinc kerana E0 ataupun elektrod PRY untuk zinc adalah lebih negatif, Okey, untuk kuprum dia menjadi terminal positif. Kenapa dia menjadi terminal positif? Sebab E0 ataupun elektrod PRY untuk kuprum adalah lebih positif. Okey, dia lebih positif. Lepas tu kita teruskan dengan tulis notasi sel. Okey, notasi sel adalah kaedah dia adalah kita tulis notasi sel dan hitung voltan dia. Okey, notasi sel kita tulis dulu terminal negatif dulu. Daripada zinc, dari pepejal, dia akan menjadi Zn2+ dema 2 elektron. Okey, kita letak satu stroke saja di sini, Zn2+. Okey, yang ini jadi aqueous. Lepas tu double stroke, kita akan tulis terminal positif pula. Daripada Cu2+, daripada aqueous akan menjadi Cu. Okey, so ini adalah notasi sel. So bahagian ini adalah bahagian terminal negatif. Okey, apa yang berlaku dalam terminal negatif adalah ion zinc akan dema 2 elektron menjadi ion 2+. So kita tulis Zn stroke Zn2+. Di sini elektron akan mengalir ke terminal positif, masuk kat dalam ni ada Cu2 positif, akan tambah 2 elektron akan jadi Cu. So Cu2 positif akan menjadi Cu. So kita gabungkan, itu adalah terminal kita kata notasi sel kita, iaitu di sini adalah pepejal. Baik, untuk hitung voltan sel. Hitung voltan sel adalah kita guna kaedah E0 sel, adalah kita ambil yang terminal yang positif untuk E0, tolak dengan yang negatif untuk E0. Terminal positif untuk E0 adalah kuprum kan. Kuprum kalau kita lihat tadi adalah positif 0.34. Positif 0.34 tolak negatif. Negatif dia adalah negatif 0.76. So kalau kita tolak negatif adalah campur, kita akan dapat positif 1.10 volt. Baik, kita masuk ke bahagian D. So dalam bahagian D, jadual menunjukkan keputusan 2 eksperimen untuk mengkaji kesan penyesaran logam daripada larutan garam. So untuk eksperimen 1, jalur logam Y masuk ke dalam larutan X nitrat. Okey, apa yang kita perhatikan, warna larutan bertukar daripada tanpa warna ke jadi warna biru. So bila warna biru tu biasa, kebiasaan dia Cu2+ terbentuk. So larutan garam mungkin adalah kuprum larutan garam bukan kuprum, tapi Y, logam Y ni mungkin Cu. Okey, dan X tu mungkin yang kurang elektropositif, mungkin argentum nitrat.
Okey, tak apa, kita teruskan. Kalau logam Y dimasukkan ke dalam larutan magnesium nitrat. Magnesium ni kita kata yang lebih elektropositif, tiada perubahan, bermakna logam Y tidak boleh menyesarkan logam magnesium daripada larutan garam dia. So berdasarkan jadual 7 tu, namakan ion yang membentuk larutan warna biru. So warna biru biasanya adalah ion Cu2+. So namakan, kita perlu nama ion cuprum 2. Okey, ion cuprum 2. Dan cadangkan logam Y. Logam Y biasanya kalau kita lihat logam Y tu ialah cuprum dan larutan X adalah yang kurang elektropositif. So logam Y tu adalah cuprum. Y ni cuprum. Dan X tu kita boleh gunakan sebagai X nitrat tu adalah larutan argentum nitrat. Okey, argentum nitrat. So kita disuruh cadangkan. So itu adalah kemungkinan dia. So kita boleh guna ni. Lepas tu tuliskan persamaan untuk tindak balas redox tersebut. So apa yang berlaku adalah kita perlu tulis persamaan ion. So persamaan yang terbentuk actually ini adalah persamaan kimianya. Dia akan membentuk cuprum campur argentum nitrat, akan membentuk cuprum nitrat campur argentum. So kita seimbangkan dengan letak 2 di sini. Dan untuk persamaan ion, kita hanya tulis ion yang terlibat. 2 Ag ni adalah Ag positif, ini Cu2+, dan ini adalah 2 Ag. Okey, ini adalah persamaan ion dia. Okey, kita pergi ke soalan 11. Soalan bahagian C11. So Raja menunjukkan pemerhatian apabila magnesium bertindak balas dengan hidrogen klorida dalam pelarut X. So ada tindak balas. Pelarut Y tiada tindak balas. So pelarut Y ni adalah biasanya kalau tak ada tindak balas, dia adalah pelarut organik. Dan kalau X ada tindak balas, bermakna merupakan air. So cadangkan nama pelarut X. Pelarut X tu ialah air. Okey, kita namakan dia sebagai air. Dan pelarut Y kita boleh namakan sebarang pelarut organik. So kita boleh guna metil benzena, tetrachlorometana, okey, propanon dan sebagainya. So banyak yang kita boleh gunakan. Okey, di sini 7 markah. Kita terpaksa terangkan. Okey, terangkan. So bila kita guna X ni adalah kita kata pelarut air. Kita kena terangkan dari segi, kita kata bila HCl tu larut dalam air, apa yang berlaku bila HCl larut dalam air. Satu adalah, apa yang berlaku adalah HCl dia akan mengayon, membentuk ion H positif. Okey, so bila ion membentuk H positif, dia bersifat asid dan bertindak balas dengan magnesium. Okey, dengan magnesium menghasilkan gas hidrogen. So gas yang terbentuk yang di sini, ini adalah gelembung gas, ini adalah merupakan gas hidrogen. So HCl mengayon dalam air. So mengayon dalam air membentuk ion hidrogen. So terdapat sifat asid. So bila bertindak balas dengan magnesium membentuk gas hidrogen. So menunjukkan sifat asid. Okey, untuk pelarut Y. Pelarut Y ni adalah pelarut organik, metil benzena contohnya. So apa yang kita nyatakan bahawa HCl tidak mengayon. Okey, tidak mengayon apabila larut dalam, kita namakan sebagai pelarut metil benzena atau pelarut Y. Okey, dalam pelarut Y. Okey. So bila tidak mengayon, bermakna kita kata tiada tindak balas berlaku. Okey, bermakna tiada gas hidrogen yang dihasilkan. Gas hidrogen
dihasilkan, tiada gas hidrogen dihasilkan. Okey, so maksud dia tidak menunjukkan sifat asid. Okey, tidak menunjukkan sifat asid. So 7 markah di sini. So bila beri nama 2 markah, X air, metil benzena. So bila kita kata X tu merupakan air, dan HCl dalam air tu, HCl mengayon membentuk ion hidrogen bersifat asid dan bertindak balas dengan magnesium membentuk gas hidrogen. Okey, so menunjukkan sifat asid. So pelarut Y, HCl tidak mengayon apabila larut dalam pelarut Y. So tiada tindak balas berlaku dan tiada gas hidrogen dihasilkan, tidak menunjukkan sifat asid. Okey, so tindak balas antara magnesium dengan hidrogen klorida dalam pelarut X menghasilkan larutan garam yang mengandungi ion klorida. So kita ada ion klorida. Mengapa ada ion klorida? Kita lihat kepada tindak balas magnesium campur dengan asid hidroklorik akan menghasilkan magnesium klorida yang larut dalam air dan juga gas hidrogen. So ini akan membentuk ion magnesium dan ion klorida. So kita perlu huraikan satu ujian pengesahan bagi ion klorida. Ini adalah ujian untuk cation, kita perlu ingat. Okey, ujian klorida kita perlu tambah. Okey, kita tambah 2 cm3 asid nitrik. Okey, lepas tu tambah 2 cm3 argentum nitrat. Okey, apa yang terbentuk adalah mendakan putih. Okey, mendakan putih terbentuk tu membuktikan ion klorida hadir. Ini adalah ujian pengesahan. Okey, bahagian B kita teruskan dengan bahagian B. Anda dibekalkan 3 bahan kimia. So kita ada natrium karbonat, asid sulfurik dan zinc klorida. Menggunakan 3 bahan tersebut, huraikan bagaimana anda menyediakan zinc sulfat. Okey, zinc sulfat adalah, kita kata adalah garam larut. Okey. Okey, kalau nak sediakan garam larut, kalau dia bukan garam amonium, natrium dengan kalium, dia kena guna pepejal. Pepejal zinc. Okey, kita boleh guna zinc oksida, zinc karbonat, zinc hidroksida. Okey, atau zinc sahaja bertindak balas dengan sebarang asid, katakan asid sulfurik, dia akan menghasilkan zinc sulfat. So kita lihat kepada keadaan di sini, kita diberi natrium karbonat, kita diberi zinc klorida, kita diberi asid sulfurik. So mula-mula kita perhatikan sebelum lihat kepada prosedur, macam mana kita nak hasilkan zinc sulfat ni. So kita mesti datang kepada zinc. Saya rasa yang paling penting adalah kita perlu hasilkan zinc karbonat dulu. So zinc karbonat campur dengan asid sulfurik akan hasilkan zinc sulfat. So macam mana nak dapatkan zinc karbonat ini? So apa yang kita buat adalah kita gunakan natrium karbonat. Okey, kalau kita lihat dua larutan ini. Okey, zinc klorida adalah garam larut. Natrium karbonat adalah garam larut, sebab natrium adalah garam larut. Kita akan dapat zinc karbonat. Zinc karbonat adalah tak larut dan kita akan dapat natrium klorida. Okey, tindak balas antara dua larutan ni, kita akan dapat zinc karbonat yang kita perlukan. So mula-mula kita guna zinc klorida campur natrium karbonat. Okey, ini adalah garam larut, hasilkan garam tak larut, dan terus garam larut ini garam tak larut. So kita dah dapat zinc karbonat, kita boleh turas keluar daripada larutan-larutan yang ada di situ. So zinc karbonat ni kita perlu tindak balas dengan asid sulfurik. Bila tindak balas dengan asid sulfurik, kita akan dapat zinc sulfat yang kita perlu sediakan di sini. Zinc sulfat campur H2O campur CO2. Okey. So itu adalah tindak balas yang kita perlu nyatakan. So kita mula dengan proses di sini. Okey, kita mula dengan proses di sini, zinc klorida campur dengan natrium karbonat. Okey. So macam mana kita nak buat soalan ini? Kita perlu mula-mula langkah pertama adalah kita nak
tindak balas zinc klorida dengan natrium karbonat untuk hasilkan zinc karbonat yang kita perlukan. So mula-mula biasanya kita perlu masukkan katakan dalam bika tu katakan 50 cm3 natrium karbonat ke dalam bika dalam bika. Lepas tu langkah kedua masukkan juga 50 cm3 zinc klorida pula. Zinc klorida. Okey, dalam bika tersebut. So dua-dua ni kalau boleh kita guna satu kepekatan tertentu 0.1 mol dm3, 0.1 mol dm3, ini juga 0.1 mol dm3. Okey, kita tulis dalam ayat yang betul. Okey, dalam bika yang sama. Lepas tu kita kacau larutan tu dan lepas tu kita turaskan. Okey, lepas turaskan, langkah keempat kita bilas dengan air suling. Okey, lepas bilas dengan air suling, kita dah dapat kita kata natrium, kita akan dapat zinc karbonat. Okey, so langkah kelima zinc karbonat dihasilkan. Okey, lepas tu kita perlu guna tindak balas antara, kalau kita nak faham zinc karbonat dah hasil dengan langkah ni, kita perlu guna zinc karbonat tadi bertindak balas dengan asid sulfurik untuk menghasilkan zinc sulfat. So sekarang langkah ni adalah untuk hasilkan zinc sulfat. So kita mula dengan sukat asid sulfurik. Asid sulfurik mungkin kita letak 50 cm3 juga. Paling selamat 50 cm3. 0.1 mol dm3 asid sulfurik ke dalam bika, bika. Okey, sama. Lepas tu kita tambah zinc karbonat yang kita hasilkan tadi, zinc karbonat yang dihasilkan. Okey, dengan berlebihan, kita perlu letak berlebihan. Okey, untuk pastikan asid sulfurik habis digunakan. Okey, ini adalah asid sulfurik, asid sulfurik H2SO4. Okey, lepas tu kita kacau larutan dan selepas tu turaskan campuran tersebut. Okey, turaskan campuran yang terhasil tu. So apa yang berlaku adalah kita dapat hasil turasan dia. Hasil turasan tu kita panaskan hasil turasan sehingga tepu. Tepu tu makna daripada isi padu B jadi 1/4 B. Okey, dan langkah ke akhir kita sejukkan dan turaskan semula. So kita akan dapat hablor tersebut. So secara ringkas kita dapat mula daripada natrium karbonat tadi bertindak balas dengan zinc klorida, kita akan dapat zinc karbonat yang tak larut campur dengan natrium klorida. Okey, seimbangkan. Okey, lepas tu apa yang berlaku, zinc karbonat yang kita dapat ni kita gunakan untuk bertindak balas dengan asid sulfurik. So asid sulfurik tu kita akan dapat zinc sulfat campur dengan CO2 campur dengan H2O. So ini adalah lautan yang kita dapat tu, kita panaskan sehingga hasil turasan kita menjadi tepu, dan selepas tu kita sejukkan dan turaskan, itu yang kita dapat hablor zinc sulfat. Okey, kita berhenti di sini.